سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kerana setia menanti. Mohon maaf di atas kegenjotan teknikal yang berlaku sebentar tadi. Sebenarnya tadi kita dah live tapi kemudian dia terberhenti. Mohon maaf, mungkin ada yang dah komen dekat tempat tadi kan. Dan nampak juga tadi saya ada komen-komen dah keluar tapi kita ada perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Mohon maaf daripada pihak saya dan juga pihak masjid. Dan terima kasih kerana kembali untuk bersama dengan kami berada di ruangan ini dan memberikan komentar-komentar yang menceriakan di ruangan komen tersebut.
Pertama tadi saya lihat ada Kak Som kita yang memberikan salam kepada kita semua pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah, admin dan kawan-kawan semua. Semoga dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Som. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Kita juga ada Kak Noh. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Kak Noh. Mudah-mudahan sihat ya. Ada Dani Said juga di situ. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Kak Aisyah, Kak Zah kita kan, Kak Johara dan Cik Salimah di sana. Masya Allah, Cik Salimah juga dengan kita. Norizan juga, Kak Norizan kita di situ. Terima kasih dan saya rasa ada juga teman-teman kita yang berada di depan skrin, depan TV cuma tidak memberikan komennya di situ. Oh, Fitri ada dengan kita. Alhamdulillah, Fitri. Assalam, Ustazah Sabahul Khair, Sabahul Nur. Terima kasih Fitri bersama dengan Ustazah pada pagi ni. InsyaAllah kalau esok Fitri ada kesempatan boleh datang ke Masjid Darul Ghufran ya untuk sama-sama kita membincangkan topik tentang Ummahatul Mukminin. Oh, salah masuk FB tadi. Yelah betul kan. Salah masuk kan. So orang semua dah confused mana satu ni, yang ini ke yang ini kan, salah masuk FB je. Cak Doktor ya, Kak Mas, terima kasih masuk kembali ya ke ruangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan ya urusannya. Okey baik muslimah yang saya kasihi semuanya, pada pagi ini kita nak baca dari muka surat yang keberapa. Boleh sila letakkan di ruangan komen, nanti admin saya akan paparkan sebagai panduan kita bersama ya untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini. Dipersilakan. Ya, kita berada di muka surat yang keberapa pada pagi ini? Kak Azhar, okey. Muka surat 217.46. Kak Som, poin 46, muka surat 217 Azhar. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Suzy, okey Suzy, muka surat 217, poin 46. Kak Noh, muka surat 217, Ustazah lain. Ya, Ustazah lain. Okey, poin 46. Okay. Liza mana Liza? Tadi saya nampak dia masuk dekat live yang sebelumnya dekat sini dia senyap pula. Merajuk tu Liza. Dari komen-komen lepas tu terberhenti pula ya tadi. Okay Liza, kalau ada silakan Liza letakkan di ruangan komen muka surat yang keberapa. Ada tak dia? Tak tahu dia gimana. Kan dia masih duduk lagi kat situ. Tunggu je kenapa tak start-start dia. Berhenti. Tak, dia tak ada. Okey, tak apa. Mungkin dia merajuk agaknya. Gimana je. Buka-buka dia berhenti pula ya. Okey, baik muslimah. Kita lihat ya pada nota kita pagi ini. Ni okey, ni cover kita je. Betul, kita berada di poin yang ke-46. Kita akan bincangkan tentang menjaga lisan. Ya, menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan. Perbincangan kita pada pagi ini akan bermula dari muka surat 226 untuk mereka yang mana kitabnya muka surat sama dengan saya, tapi jika sekiranya berbeza sebagaimana teman-teman kita di ruangan komen ini, dan saya rasa majoriti kebanyakannya kerana cetakan yang baru ya, cetakan Ustazah ni cetakan purba lama sikit kan. Jadi kita berada di muka surat 226 atau muka surat 217, namun yang penting poinnya di sini ialah poin yang ke-46 iaitu menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan. Pada perbincangan-perbincangan yang lepas ya muslimah, kita dah muatkan berkenaan dengan langkah-langkah syaitan untuk menjatuhkan manusia ini ataupun membawa manusia bersama-sama mereka masuk ke dalam api neraka. Jadi kita ada bincangkan beberapa post ya. Ingat ya, post tu maknanya pusat kawalan yang ada pada tubuh badan kita ini. Kita ada hati, kita ada mata dan juga kita ada telinga yang telah kita sentuh perbincangannya pada sesi-sesi yang lepas. Jadi pada sesi kita pagi ini kita akan masuk pada post yang satu lagi
iaitu lisan. Hati, hati dah settle, mata pun dah juga, telinga dah, syaitan dah, dia dah buat semua ni kan jadi huru-hara. Sekarang what's next? Bila hati kita, mata dan juga telinga dah berjaya dikuasai oleh syaitan itu, maka dia akan berpindah kepada anggota badan kita yang berikutnya, iaitu lisan kita. Okey? Supaya kita berbual ataupun bercakap perkara-perkara yang tidak berguna, perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Baik, kita akan mulakan perbincangan kita di muka surat 226 ataupun 217 dengan membaca perenggan kita yang pertama di sini. Selanjutnya, musuh tadi berkata, jagalah pos lisan. Maknanya syaitan laknatullah ini dia beritahu kepada tentera-tenteranya, kuncu-kuncunya ini, kalian dah berjaya kuasai hati, mata, telinga, sekarang next kita ganggu lidah dia, lidah manusia ni. Dia kata jagalah pos lisan, maksudnya duduk, masuk pada lidah manusia. Kerana apa? Pos ini, tempat kita, lidah kita ini, dia melihat sebagai satu tempat yang begitu agung dan merupakan tanda kekuasaan. Kalau dia berjaya menguasai lidah kita, maka itu merupakan satu pusat ataupun sebuah tempat, ruang yang memudahkan lagi apa yang ingin dia lakukan. Jadi di sini dia kata kepada tentera-tenteranya, itu syaitan, iblis beritahu kepada tentera-tentera mereka, buatlah dia mengucapkan perkara yang tidak berguna dan justru membahayakan dirinya. Jadi iblis ni dia akan perintahkan syaitan-syaitannya ni kan, ataupun jin lah yang ikut mereka ni kan, ataupun manusia, sebab kita dah pernah bincangkan ada syaitan di kalangan manusia juga. Mereka ini akan dikerah supaya mengajak kita ni berbual, bercakap hal-hal yang tidak bermanfaat dan membahayakan diri kita. Membahayakan diri kita ni bermaksud ialah bila kita ucap perkataan tersebut, ia akan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Jadi dia nak musnahkannya lidah manusia ini. Bila dia rosak, dia akan cakap perkara-perkara yang tidak baik, maki hamun, mengumpat, mengkeji, membuat orang lain rasa tidak mempunyai harga diri kerana lidah dia fitnah, yang dia viralkan dan sebagainya. Maka inilah yang akan membahayakan diri seseorang manusia, yang akhirnya dengan perbuatan-perbuatan yang disebabkan oleh lidah itu tadi menyebabkan dia menjadi orang yang dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka. Baik. Jadi kita lihat di sini. Syaitan dia akan cegah lidah kita dari berbuat pahala. Dia akan cegah lidah kita ini mengucapkan ucapan-ucapan yang boleh mendatangkan pahala, mendatangkan syurga pada diri kita. Jadi dia beritahu kepada kuncu-kuncunya ini, cegahlah ia dari ucapan yang berpahala. Apakah contoh ucapan-ucapan yang berpahala, iaitu yang mendatangkan pahala kepada kita, yang memberikan manfaat untuk kita dunia dan akhirat? Maka di sini syaitan ini dia kata, iaitu zikir kepada Allah. Pertama, jangan bagi manusia ini zikir kepada Allah. Kejap ya. Pertama sekali, dia akan buat kita ini supaya tidak berzikir kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, Nabi SAW ada memberikan satu wasiat kepada seorang lelaki yang mana pernah datang berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi lelaki ini, hadis ini seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Busr radhiyallahu an. Dia ceritakan bahawa anna rajulan qal,
ada seorang lelaki, dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Dan dia bila dia jumpa dengan Nabi, dia kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Fakhbirni bi syai'in atashabbathu bihi." Jadi dia kata begini kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak aku lakukan." Maknanya dia dah buat semua, okay, dia dah buat semua perkara-perkara yang diwajibkan ke atas diri dia. Solat, puasa lah, semualah benda-benda yang basic ni dia dah buat dah. Dan dia tanya kepada Nabi, "Maka kabarkan kepada aku dengan sesuatu yang mana aku boleh berpegang teguh dengannya." Jadi bila saya dah jadi orang yang solat, saya dah jadi orang yang menjaga banyak perkara dalam kehidupan saya ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagi amalan yang boleh saya lakukan yang saya nak berpegang dengan dia? Nabi SAW pesan kepada lelaki ini. Nabi beritahu kepada dia, "La yazalu lisanuka ratban min zikrillah." Jika begitu, bila Nabi SAW dengar situasi lelaki ini, Nabi kata kepada dia, "Jika begitu, hendaklah engkau sentiasa membasahkan lidahmu dengan zikrullah." Jadi Nabi pesan kepada kita, lidah perlu sentiasa basah dengan zikir kepada Allah. Kita nak zikir dengan tasbih, itu subhanallah. Kita nak zikir dengan takbir, Allahu Akbar. Kita nak zikir dengan tahlil, la ilaha illallah. Kita nak zikir dengan tahmid, alhamdulillah. Terpulang. Okay, apa jua zikir-zikir yang lain? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, astaghfirullahalazim. Dan kita nak ucap semua zikir-zikir ini dipersilakan. Zikir-zikir yang Nabi SAW ajar dan yang terdapat dalam syariat kita. Basahkan lidah kita dengan zikir kepada Allah itu tadi. Kerana syaitan ini, dia tidak suka orang yang berzikir kepada Allah. Kalau seseorang dia berzikir kepada Allah, agak sukar untuk dia mengganggu manusia itu tadi. Kerana ingatan dia sentiasa kepada Allah, dia tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Jadi syaitan ini dia akan sukar, tidak ada ruang untuk dia masuk, mengganggu dan menggoda. Jadi bila Nabi kata basahkan lidah kamu dengan zikrullah, syaitan pula dia beritahu kepada kuncu-kuncunya, pastikan orang ini jangan berzikir kepada Allah. Lidah dia itu jangan basah dengan zikrullah. Sebab itu adalah sunnah ataupun satu perintah yang Nabi SAW suruh umat dia lakukan. Apa yang disuruh oleh syariat, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, syaitan akan pastikan manusia tidak buat sebagaimana yang diperintahkan, yang dianjurkan. Jadi syaitan ini, tadi Nabi SAW suruh basahkan lidah kita dengan zikrullah. Tapi syaitan kata kepada kuncinya, pastikan manusia ini lidah mereka kering daripada berzikir kepada Allah. Bila lidah dia kering, bila lidah dia tu kering daripada berzikir kepada Allah, dia mudah untuk kita arah dia, pandu dia ucap perkataan-perkataan yang tidak baik. Ucap perkataan yang tidak baik. Dia begini muslimah, kita pastikan setiap apa yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan yang menenangkan, ucapan-ucapan yang baik. Jangan kita normalisasikan sesuatu yang kita nampak orang biasa buat. Kalau biasa, maaf saya kata, kalau biasa kita dengar orang sikit-sikit kan, bila cakap dia maki. Maaf saya nak sebut pun segan perkataan-perkataan gini kan. Dia kalau cakap, dia punya line mesti ada perkataan-perkataan yang maki. Kan dia mesti ada kau gini, kau mesti belakang tu ada perkataan-perkataan yang tak baik dia keluar. Benda tu kita nampak normal. Normal lidah dia dah biasa dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Tapi ucapan-ucapan gini, dia sebenarnya menjatuhkan ciri-ciri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kerana kita jangan lupa, setiap daripada diri kita ni muslimah, kita adalah duta. Iaitu duta yang menunjukkan kepada orang ramai bahawa kita adalah muslimah yang mempraktikkan agama kita.
Antaranya ialah melalui ucapan kita. So kita jangan biasakan ataupun kita jangan menormalkan satu ucapan-ucapan kalau ramai orang dia bercakap dengan cara yang sedemikian, adakah kita perlu mengikut sebagaimana orang ramai bercakap? Maksudnya dengan ucapan-ucapan yang penuh maki, penuh cacian, penuh kata-kata yang tak baik. Walaupun kita kata, oh dah tak ada apa-apa pun Ustazah. Ramai orang cakap kan, maaf saya nak bagi contoh lah biar nampak. Ramai orang cakap, kau sial lah, maaf saya sebut gitu. Tapi orang dah lihat ucapan-ucapan ini dah tak ada apa-apa tau. Alah, biasa lah kita cakap gitu. Mesti ada, engkau gini, engkau ni kan. Ucap perkataan-perkataan, engkau apa, engkau gini. Ucap benda-benda maki, sebut nama-nama khinzir dengan kawan. Kan mungkin orang lihat biasa lah. Benda biasa orang berbual macam gitu. Takkan tak boleh. Kena ingat, benda biasa yang begini, ia adalah larangan dalam agama kita. Nabi SAW ada ingatkan kepada kita, seorang yang beriman, dia bukan orang yang mana bercakap perkataan ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang melaknat, ucapan-ucapan yang mana maki hamun ini. Orang yang beriman, lidah dia bersih daripada ucapan-ucapan yang begini. Dia marah macam mana pun, kadang-kadang kita marah ya muslimah, kita kata, oh ni sikit lagi macam nak kena maki. Kita cakap gitu tau. Kita cakap gitu tau. Tapi adakah kita maki? Kita tak maki. Betul kita tak maki. Kenapa kita tak maki? Sebab kita tahu kita orang yang beriman kepada Allah. Walaupun kita kata sikit lagi, mulut kita, lidah kita ni ringan dia nak cakap benda-benda yang tak baik. Tapi kenapa kita tahan? Kerana kita tahu ia adalah larangan. Ia adalah sesuatu yang Nabi SAW larang kita. Yang Nabi ingatkan, orang yang beriman, dia bukan fahish. Bukan seseorang yang mana ucapannya keji. Walal la'an, bukan seseorang yang suka melaknat orang. Kan bukan seseorang yang suka maki sana maki sini, bukan. Kita sebagai seorang muslimah yang beriman, tahan lidah kita. Walaupun kita kata, oh kawan-kawan saya semua biasa cakap macam itu. Adakah kerana kawan-kawan kita biasa cakap begitu, kita juga perlu biasa bercakap hal yang sedemikian? Kalau mereka nak cakap, biarlah. Ya? Kalau mereka biasa tu, biar mereka biasa. Kita yang kita ni, jangan kita ikut kan perangai ataupun ciri-ciri ucapan yang diinginkan oleh syaitan ini. Kerana itulah yang syaitan suka. Itulah yang syaitan nak kita ucapkan. So kita nak cakap apa-apa dengan kawan kita yang baik macam mana pun. Kadang-kadang kita pun bila kawan tu dah baik pun kita pun cakap perkataan-perkataan pun teruk juga kan. Tapi kita kena jaga ucapan-ucapan ini. Itu kata tak apalah Ustazah, kawan saya okey je, dah lama dah kita kawan. Saya pada primary school kita kawan. Takkanlah tiba-tiba nak tukar cara kita berbual. Kalau saya biasa maki-maki dia tu biasa je. Kita tak ada orang nak ambil-ambil hati semua, tak ada Ustazah. Kita ni ya muslimah, saya cakap ini, kita jaga ucapan kita bukan sebab orang tu tak ambil hati, bukan sebab orang tu kita dah biasa dengan dia, bukan sebab orang tu kita dah rapat dengan dia, tapi kita jaga lisan kita kerana Allah. Kita jaga lisan kita jaga lidah kita untuk menegakkan, untuk menjalankan syariat Allah, untuk menunjukkan satu kepribadian orang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, kalau lidah kita ini banyak beristighfar kepada Allah, setiap hari kita beristighfar kepada Allah, kita takkan ada rasanya untuk sebut ucapan-ucapan yang tidak baik. Kita akan ubah cara kita berbual. Kalau dulu banyak maki hamunnya, kan banyak ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Bila kita ubah, kita banyak istighfar, kita banyak berzikir kepada Allah, ia akan menjadi penghadang untuk kita ini mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita akan ucapkan perkataan-perkataan yang mana boleh mendatangkan pahala pada diri kita, bukan mendatangkan hal-hal yang dosa dalam hidup kita. Berkenaan dengan istighfar, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, istighfar ni adalah ucapan-ucapan yang antara ucapan-ucapan baik yang boleh mendatangkan pahala pada diri kita.
Dan kenapa iblis, syaitan, dia tak suka kita menjadi orang yang beristighfar? Kerana kalau kita banyak beristighfar kepada Allah, kita akan mati jiwanya untuk dekat dengan kemaksiatan. Sebab kita banyak mohon ampun kepada Allah. Kita banyak ingat taubat kepada Allah. Jadi bila kita nak buat dosa, kita akan ingat, tadi baru istighfar. Kan? Lidah kita banyak istighfar kepada Allah. Takkan kita nak buat dosa? Maka kita ingat di situ. Ia mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan ni, bagi mereka, orang yang banyak istighfar ni susah kita nak ganggu dia. Sebab bila kita ganggu, dia istighfar. Kan kita kalau nak marah ya muslimah, kita bila nak marah ke, kita nak apa, kita nak ucap perkataan yang tak baik, astaghfirullahalazim, kita ucap perkataan tu dulu. Kita anak kita buat hal ke apa, ya Allah, astaghfirullahalazim, kenapalah. Kita ucap perkataan begitu kan. Sebab apa? Kita minta keampunan Allah supaya berikan kepada kita dengan kekuatan untuk berhadapan dengan situasi-situasi ini, agar lidah kita tak ucap perkataan-perkataan yang dosa. Agar lidah kita ni tak ucap perkataan-perkataan yang tak baik pada anak kita. Yang kita marah dengan anak kita, anak ni rasa macam nak cakap benda yang tak elok ya, tapi kita istighfar kepada Allah dulu. Dia tak astaghfirullahalazim. Kita urut dada kita kan. Astaghfirullahalazim. Ia adalah keadaan yang mana kita kembali kepada Allah, ingatkan kita kepada Allah. Tapi bayangkan kalau kita tak mulakan dengan istighfar dalam keadaan kita marah, bila orang cerca kita ke atau orang ada cakap apa-apa perkataan yang tidak baik kepada kita, pasti pada waktu itu kita akan terus kan menyebut ucapan-ucapan yang makian tu tadi. Sebab itu di sini iblis kata kepada kuncu-kuncu dia ini, cegah orang itu daripada istighfar. Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah kata ya kepada kita, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini ada buat dosa pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Allah Maha mengetahui kita ini hamba yang banyak buat dosa. Kita ni hamba yang sentiasa tidak terlepas daripada melakukan dosa. Tidak kira pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Dan Allah ingatkan kepada kita, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tapi jangan lupa, aku adalah Tuhan yang mengampunkan semua dosa. Keseluruhan dosa. Maka dengan itu, fastaghfiruni. Minta ampunlah kepada aku. Aghfir lakum. Aku akan berikan keampunan aku kepada kalian. Allah perintahkan kepada kita supaya beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui hamba dia ini siang dan malam ada melakukan dosa. Jadi sebab itu kita lihat contoh daripada Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata kepada umat baginda SAW, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Nabi SAW beristighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Ada riwayat yang menyebutkan 70 kali dalam sehari. Maknanya lidah Nabi ni ya muslimah, lidah Nabi ni banyak mengucapkan istighfar kepada Allah. 100 kali dalam sehari bukan sikit tau. Kita nak zikir lepas solat 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 34 kali tahlil tu, itu pun ramai orang tak buat. Kan? Itu pun ramai tak buat. Ini istighfar 100 kali satu hari. Banyak tu. Maknanya lidah Nabi basah dengan istighfar kepada Allah. Kenapa sedemikian? Untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang dia banyak beristighfar kepada Allah, contohnya 100 kali sehari, ia akan mematikan rasa dia untuk melakukan kemaksiatan. Jadi sebab itu iblis dia nak cegah kita supaya jangan banyak istighfar. Jangan ikut sebagaimana Muhammad tu tadi. Kan jangan ikut sebagaimana Nabi Muhammad tu. Kan kau kena ikut aku. Ini yang diusahakan oleh iblis dan syaitan. Dan juga membaca Al-Quran. Kita kalau baca Al-Quran, Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Isra' pada ayat yang ke-82. Kenapa Al-Quran ini diturunkan?
apa fungsi Al-Quran itu diturunkan kepada kita umat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Ada dua perkara penting yang terdapat dalam Al-Quran. Shifa iaitu penawar, wa rahmah dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Bayangkan kalau lidah kita ni seumur hidup tak pernah baca Al-Quran. Bayangkan kalau lidah kita ini adalah lidah yang jarang menyebut ayat-ayat Allah. Di mana syifatnya penawar, di mana rahmatnya dalam hidup kita ini. Sedangkan Allah turunkan Al-Quran tersebut untuk memberikan kepada penawar dalam hati kita. Berikan penawar dalam kehidupan kita. Pada jiwa, raga, kerohanian kita ini. Allah turunkan Al-Quran sebagai rahmat, keberkatan dalam hidup seseorang yang beriman. Bila kita ada syifa dalam hidup kita, kalau banyak baca Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran, setiap hari kita baca Al-Quran, kita ada penawar untuk hati kita ni muslimah. Kita ada rahmat dalam hidup kita. Bagaimana syaitan dia nak masuk? Bagaimana syaitan dia nak ganggu? Kalau hidup kita dah penuh dengan penawar, dah penuh dengan rahmat Allah. Sebab itu bila kita jauh daripada Al-Quran, ya, syaitan ni cegah kita. Lidah kita tu kalau jauh daripada Al-Quran, jauh tak ucapkan perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat Al-Quran ini, mudah untuk dia perintahkan kita supaya ucap perkataan-perkataan yang tidak baik. Kebiasaannya ahli Al-Quran, itu orang yang baca Al-Quran, yang sentiasa melazimi Al-Quran, lidah dia adalah lidah yang baik. Jika kita nampak orang yang selalu baca Al-Quran tapi lidah dia tak baik, maknanya ada banyak masalah tu. Ada banyak lagi perkara yang tak betul dalam hidup dia. Kerana orang yang dekat pada Al-Quran, hatinya adalah hati yang bertakwa kepada Allah. Lidah dia adalah lidah yang sentiasa fikir tau. Bila nak cakap ni fikir, nak cakap ni fikir. Kerana lidah dia adalah lidah yang biasa membaca ayat-ayat Allah, firman Allah. Tapi kalau lidah itu adalah lidah yang jauh dari kalamullah, di sinilah peluang dan ruang syaitan laknatullah itu tadi untuk menghiasi lidah kita dengan ucapan-ucapan yang membinasakan kita dunia dan akhirat. Ucapan yang baik, sebagaimana contoh yang diberikan kepada kita dalam kitab ini, ialah ucapan yang berbentuk nasihat. Nasihat-nasihat yang baik, ya, sebab nasihat ni pun ada yang tak baik juga. Nasihat pun ada yang tak baik juga. Kadang orang beri kita nasihat tapi nasihat yang ada udang di sebalik batu, kan? Ke udang di sebalik mi, nak cakap macam mana? Ada udang di sebalik batu. Jadi kita pun, kalau kita ni nak jadi orang yang memberikan nasihat, nasihat itu mesti tulus, ikhlas. Bukan ada niat-niat yang terselindung pada nasihat itu. Kalau sebuah nasihat, ia tidak ikhlas dan ia adalah nasihat yang ada banyak muslihat, kita tak lihat ia sebagai ucapan yang baik. Kita lihat ia sebagai ucapan yang tidak baik. Begitu juga kan bila kita ni nak membicarakan tentang ilmu. Kita nak menyampaikan ilmu. Semua ini, kedua-dua ini antara dengan nasihat, dengan membicarakan ilmu, kan, semua itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-kalimatut tayyibatu sadaqah. Bila kita ni jadi hamba Allah yang mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, beri nasihat yang baik, beri motivasi yang baik, kita gunakan lidah kita ini untuk membicarakan tentang ilmu,
ya, untuk berkongsi hal-hal yang baik. Setiap hal yang baik berupa kata-kata kita itu, Nabi SAW kata ia adalah sedekah. Ia adalah bentuk sedekah yang kita boleh dapatkan melalui lisan itu tadi. Ini juga antara sebabnya mengapa syaitan dia akan usaha agar lidah kita tidak memberikan nasihat, agar lidah kita ini tidak membicarakan tentang ilmu. Biar lidah kita ini, bagi syaitan ini, biar lidah kita ni sibuk bergosip, sibuk membawang, ya, sibuk cerita tu cerita ini, biar tu. Jangan cakap pasal nasihat ini. Jangan cakap-cakap tentang membicarakan ilmu. Jangan cakap hal-hal yang boleh memberikan seseorang itu keinsafan. Jangan cakap benda macam ni. Syaitan akan buat kita jauh daripada semua ini. Kerana perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi adalah perkataan-perkataan iaitu zikir kita, istighfar, membaca Al-Quran, memberikan nasihat yang baik, membicarakan tentang ilmu. Semua ini adalah jalan untuk kita menuju ke syurga Allah, dan syaitan akan buat kita berhenti dari jalan menuju Allah kerana dia akan tarik kita perlahan-lahan ikut bersama dengan dia masuk ke dalam neraka Allah. Itu tujuannya, untuk memenuhkan umat manusia dalam api neraka Allah. Dia tak nak kita buat semua ini kerana dia nak kita ikut dengan dia sama-sama masuk dalam neraka. Sebab itu ini adalah nasihat yang dia berikan kepada tentera-tentera dia agar jangan berputus asa. Kan? Dia kata pada pos ini kalian memiliki dua perkara yang besar. Jadi bila syaitan dia berusaha untuk mengawal lidah manusia ini ataupun cegah lidah manusia ini dari mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandungi pahala, ucapan-ucapan yang mendatangkan kepada dia dengan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kata apa? Dua pos ini, tempat lidah kita ini ada dua perkara besar yang mana syaitan kena usaha lakukan. Ya, syaitan perlu usaha lakukan. Iaitu pertama, berbicara dengan pembicaraan yang batil. Dia akan pastikan kita berbicara dengan pembicaraan yang batil. Apa maksudnya? Dia kata begini. Okay, pertama, syaitan ini dia kerahkan tentera-tentera dia. Kalian bila dengan manusia, mesti support mereka supaya mereka ni cakap hal-hal yang batil. Ya, bagi mereka semangat supaya mereka ni sentiasa bercakap hal-hal yang bohong, hal-hal dusta, fitnah, kan jadi batu api. Lidah mereka mesti begitu. Mereka cakap hal-hal yang tidak betul. Semua ini syaitan dia akan usaha, dia akan fokus pada yang pertama ini. Iaitu dia kata, sungguh orang yang kondisinya demikian adalah salah satu saudara kalian. Iblis ni kata kepada syaitan, kalaulah manusia, lidah dia bercakap perkara-perkara yang batil, manusia ini members kita. Dia kata gitu. Kalau kalian nampak, ada muslimah ni kan, kita sebab kuliah muslimah, kalau kalian nampak ada muslimah ni, ada wanita ini yang mulut dia jahat, mulut dia tak baik, yes, ni members kita ni. Kita hiaskan lagi lidah dia. Kita bagi dia cakap benda-benda yang tak baik. Memang senang kita. Mudah kerjanya. Dia kata apa? Bahkan orang ini termasuk tentera dan penolong utama kalian. Muslimah yang mulut dia tak baik, kan? Mulut dia jahat, mulut dia celupa, mulut dia memang orang kata tak ada insurans, suka cakap benda-benda yang tak baik ini, syaitan akan lihat ini sebagai followers dia. Yang mudah untuk dia membantu kerja dia. Kerana kalau mulut kita tak baik ya muslimah, mulut kita ni suka cakap benda-benda tentang orang lain, cakap hal itu hal ini yang menyakitkan hati orang lain, dia akan mudah memutuskan persahabatan, memutuskan tali persaudaraan, kan? Buat orang bergaduh, buat berpecah belah. Sebab tu dia kata tadi, ni members kita ni, senang. Kerana permusuhan, pergaduhan, yang hal-hal yang tidak ada kasih sayang ini, syaitan
suka berlaku pada umat manusia. Biar porak-peranda manusia ini. Senang. Kalau ada orang mulut jahat, settle. Selagi mulut dia tak jahat, selagi itulah kita kena ganggu dia supaya mulut dia jahat. Jadi bila dia pergi pada orang ramai, mudah kita nak buat kerja kita. Sebab tu dia suruh fokus. Fokus pada yang pertama ni. Kemudian yang kedua. Okay, yang kedua dia kata apa? Kedua, syaitan kena fokus supaya mereka ini diam dari menyuarakan kebenaran. Jangan cakap pasal hukum hakam agama. Jangan cakap pasal pakai tudung. Jangan cakap pasal jadi isteri soleha. Jangan cakap ni semua benda-benda yang baik ni. Diamkan je. Tak apa, buat. Nak apa, buat. Diamkan je. Macam tu. Bagus orang ni. Kan? Jangan cakap pasal jadi hamba Allah yang taat. Jangan cakap pasal syurga. Jangan cakap pasal neraka, ni semua benda-benda ni. Diam. Benda-benda yang betul, diam. Jangan cakap. Syaitan akan buat kita diam. Dia akan buat kita takut. Ni kalau cakap nanti tak ada orang suka saya. Macam gitu kan? Saya kalau cakap ni, alamak, nanti tak ada orang suka saya. Mak saya cakap, engkau ni macam kasar lah berbual kalau ceramah ni. Tak kasar, dia cuma nak tekan je kan. Takut orang tak suka, mak saya kata. Bukan sebab apa. Kadang-kadang kita nak tegaskan satu perkara tu kan. Intonasi kita kan berbeza-beza bila berbual kan. Kalau cakap pasal neraka, kalau cakap pasal syaitan, cakap pasal dosa, dia mestilah dengan keadaan yang kalau dalam bahasa Arab panggil apa ni? Memberikan satu peringatan yang tegas. Saya lupa istilah tu. Memberikan peringatan yang tegas. Jadi orang dengar pun, takut dia, neraka, takut dia. Begitu keadaan dia. Kan? Tapi kalau kita tak berani, kerana kita takut nanti orang tak nak ikut kita, orang tak nak dengar cakap kita. Kan nanti orang kata kita ni mengada-ngada, sikit-sikit dosa, sesikit neraka. Nanti macam mana? Kan tak payah cakap lagi, bagus diam. Cakap benda-benda yang orang suka je. Kalau gitu ilmu ni dia tak tersebar, muslimah saya kata. Kalau kita takut untuk cerita, kita takut untuk cakap perkara-perkara yang hak, perkara yang benar tentang agama ini, ilmu tidak tersebar. Orang tak tahu. Bila orang tak tahu, itu yang menyebabkan kebatilan pun bermaharajalela. Orang buat maksiat, orang buat dosa sebab mereka tak tahu. Jadi kalau kita diam, kita biarkan, inilah yang syaitan hendak. Diam Sakinah, jangan cakap. Nanti tak ada, nanti kurang followers kau dekat Instagram. Diam Sakinah, nanti orang semua unfollow. Orang semua unfriend kau. Bukan senang tau nak dapat followers ramai-ramai ni. Kita yang muslimah, syaitan boleh cakap gitu pada kita. Supaya kita diam, supaya kita tak cakap. Syaitan juga akan buat kita suruh berbual perkara yang orang nak, perkara yang orang suka, perkara yang orang favorite, perkara yang orang kata viral, sehingga kita kadang-kadang menghabiskan masa kita untuk bercakap tentang hal yang tidak perlu dalam hidup ini. Hanya kerana orang suka, hanya kerana ini tengah trend, kan ini kita akan habiskan air liur kita ni cakap perkara yang tidak menguntungkan kita dunia dan akhirat. Ini yang syaitan inginkan sebagai antara cara yang paling halus supaya orang ramai tak tahu tentang agama. Orang ramai tak berapa nak faham, tak berapa nak menghayati bagaimana agama tu. Contoh kan, syaitan ni akan kata pada kita, tak payah Sakinah, kau tak payah nak baca dalil-dalil ni semua kalau kau mengajar kau tak payah nak cari buka buku sana, buku sini kan. Ni semua orang awam je. Kan makcik-makcik je dengar kuliah kau. Diorang tak payah nak dengar ayat Al-Quran. Tak payah dengar hadis Nabi. Syaitan, dia boleh cakap gitu untuk mudahkan kerja saya. Senang lidah saya ni. Senang, tak penat saya ni bercakap. Tak penat saya nak menghafal ayat Quran, hadis Nabi, tak penat. Syaitan boleh hasut. Banyak kali juga saya rasa macam tu ya sebenarnya. Banyak kali kan. Kita dah Sakinah, nak cakap dengan makcik, tak payahlah nak baca ayat Quran ni semua. Allah, cakap biasa je. Tapi kenapa kita buat juga? Kerana ini adalah kebenaran. Bila kita berbicara tentang ilmu, kita perlu beritahu kepada masyarakat apa sandarannya. Kita bercakap ini berdasarkan apa, dalilnya mana, ayat Al-Qurannya apa, hadisnya apa, ceritanya letak di mana kedudukannya, supaya orang jelas kebenaran itu di mana. Bukan kerana, mungkin kalau kita cerita tanpa ayat Al-Quran, tanpa hadis, orang akan melihat, itu pendapat dia, itu dia kata-kata dia cerita-cerita je. Orang, kalau gitu,
Buat apa kita belajar agama? Semua orang boleh cerita, betul tak? Semua orang boleh cakap hal yang dia nak cakap. Tapi kenapa kita tetap keluarkan ayat Al-Quran? Kenapa kita tetap berikan hadis Nabi SAW kepada muslimah-muslimah ni semua supaya mereka dengar ayat Al-Quran. Mereka dengar hadis Nabi, mereka tahu hadis Nabi, tahu ayat Al-Quran. Mungkin tak pernah dengar pun hadis ini. Bila kita baca, orang mula tersentuh, orang mula tahu, orang mula menghayati, ini ajaran daripada Nabi kita yang paling kita cintai. Kita sedar ini yang sebenarnya Nabi SAW inginkan kita lakukan. Begitu. Tapi bayangkan kalau kita jadi orang yang diam dari menyuarakan kebenaran. Kita tak nak baca ayat Al-Quran, tak nak baca hadis Nabi kerana kita melihat orang tak payahlah dengar semua ini. Syaitan tepuk tangan. Oh bagus, ini penceramah yang aku suka. Kan? Bagus ni. Bagus. Senang kerja aku. Ini cara halus ya yang syaitan lakukan supaya lidah manusia dia tidak menyebut hal-hal yang benar. Supaya orang lain tak dengar perkara-perkara yang benar daripada lidah kita. Bahaya sebenarnya. Kadang-kadang kita tak perasan tentang benda ini. Tahu? Kita tak perasan tentang benda ni. Tapi bila kita baca kitab kita ini, kita nampak dahsyatnya langkah syaitan itu untuk musnahkan manusia. Hingga lidah kita ni pun menjadi target dia untuk jatuhkan kita. Tak kira siapa pun kita tahu muslimah. Tak kira kita ustazah ke, kan kita Perdana Menteri ke apa, tak kira. Dia akan attack kita daripada pelbagai penjuru, antaranya lidah kita ini, dan dia fokus pada dua perkara tersebut. Cakap perkara-perkara yang batil, yang tidak betul. Kalau itu susah pun, dia akan pergi kepada yang kedua, kita diamkan dia dari sebut perkara-perkara yang benar. Okay, kita akan diamkan dia daripada sebut perkara yang benar. Sebab itu di sini, dalam kitab kita dia kata, sungguh orang yang kondisinya demikian adalah saudara kalian yang bisu. Syaitan menganggap orang yang diam dari menyuarakan kebenaran adalah orang di kalangan saudara dia, members dia yang bisu. Tak boleh cakap apa-apa. Bisu pun bisulah. Kan? Bagus juga ni. Bisu pun bisulah. Senang kerja dia. Sebagaimana yang pertama adalah saudara kalian yang berbicara. Yang pertama tadi, yang cakap-cakap ya tentang fitnah, yang cakap ngumpat sana ngumpat sini, gosip membawang gitu ini, itu members kita yang boleh bercakap. Tapi kalau nombor 2 ini, kita lihat dia sebagai members kita yang bisu. Okay? Tidak menutup kemungkinan bahawa saudara kalian yang kedua ini lebih bermanfaat dari kalian. Walaupun dia bisu, syaitan melihat orang yang kedua ini, dia mungkin dalam beberapa keadaan dia lebih bermanfaat daripada members dia yang pertama tu yang cakap benda-benda yang tak betul ni. Sebab itu di sini, okay, ada satu nasihat yang diberikan kepada kita yang mana mengatakan, tidakkah kalian mendengar ucapan seorang pemberi nasihat? Orang yang mengucapkan kebatilan adalah syaitan yang berbicara. Kalau seseorang itu, ya, seorang muslimah ini, dia ucapkan perkara-perkara yang tak baik, hal-hal yang boleh merosakkan hubungan sesama manusia, yang dusta, yang batil ini, kita anggap dia sebagai syaitan yang boleh bercakap. Sedangkan orang yang diam dari menyuarakan kebenaran, kita lihat dia sebagai syaitan yang bisu. Padahal dia manusia lah. Kan dia manusia. Sebab tu hari tu kita cakap apa syaitan bertopengkan manusia, betul ke? Manusia bertopengkan syaitan. Saya satu balik, minta maaf. Istilah tu satu balik. Tak tahulah pada satu topeng siapa kan. Yang penting ialah, kita ni kalau manusia, kalau perangai kita ikut perangai syaitan, iaitu cakap benda-benda yang tak baik, kita kata, oh ni lah. Manusia ni, dia seperti syaitan yang berbicara. Tapi kalau kita manusia yang tak nak cakap benda-benda yang betul, maksudnya kita diam aja, tak apa, biarkan orang buat maksiat, biarkan. Jangan sebut benda-benda ni semua, nanti orang tak suka. Kan? Kalau kita jadi orang yang begitu, dia anggap juga sebagaimana syaitan, tapi syaitan yang bisu. Okey, ini dia kata ini adalah ucapannya oleh Abu Ali Al-Daqqaq. Kalau lihat pada nota kaki di situ,
Dia kata ucapan ini adalah ataupun nasihat ini adalah daripada seseorang ulama yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq yang meninggal dunia pada tahun 412 Hijrah. Baik, seterusnya. Oleh kerana itu, jagalah pos ini dengan sungguh-sungguh. Oleh kerana dua perkara ini amat penting pada lidah manusia. Kan kalau dia ada pada manusia, maka musnahlah manusia itu. Syaitan kata, kita perlu stay pada lidah manusia ini, duduk diam-diam kat situ, mudah kerja kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan kepada kita yang muslimah untuk sentiasa berkata dengan perkataan yang benar. Allah perintahkan orang yang beriman kepada Allah. Allah seru dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ni muslimah yang beriman kepada Allah ya. Allah kata dalam ayat ini, ittaqullah, bertakwalah. Jadi orang yang beriman, jadi seorang muslimah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Dan pada ayat yang ke-70 itu, Allah kata, wa qulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian mengatakan perkataan yang benar. Maksud perkataan yang benar ini perkataan yang bukan bohong, bukan fitnah, tapi kita bercakap hal yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Bila kita bercakap yang benar. Ini kenapa syaitan tak suka kalau kita cakap benda betul. Kenapa syaitan dia tak suka lidah kita ini dihiasi dengan hal-hal yang berpahala. Sebab Allah berikan ganjaran. Allah kata, kalau lidah kita ini adalah lidah yang menyebutkan qaulan sadida, kata-kata yang benar, yuslih lakum a'malakum. Nescaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 hingga 71. Ada dua perkara penting di sini. Bila kita menjadi seorang muslimah yang mana lidahnya ingin menutur perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar, iaitu qaulan sadida. Ya, kalau kita merujuk pada pentafsiran Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau menyatakan bahawa maksud firman Allah qaulan sadida di sini ialah perkataan yang lurus, perkataan yang tidak bingkuk, perkataan yang tidak menyimpang. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahawa jika kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, muslimah yang beriman kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah dan ucapkan qaulan sadida ini, Allah akan memberikan pahala dengan memperbaiki amal kita ni tahu muslimah. Allah akan bantu kita untuk perbaiki amal ibadah kita, kuatkan amal ibadah kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sebab tu syaitan tak suka kalau kita ni ucapkan perkataan yang baik. Kalau kita ucapkan perkataan yang baik, dia tak ada peluang untuk dia ganggu amal ibadah kita. Dia tak ada peluang untuk ajak kita buat dosa. Kerana setiap kali kita ucapkan dengan ucapan yang baik, ucapan yang benar, Allah akan bantu kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Ini kepentingannya kenapa lidah kita ni perlu jadi lidah yang baik. Bukan semata-mata sebab kita nak jaga hati orang. Bukan semata-mata tak nak gaduh. Bukan gitu. Tapi kerana kita nak mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini. Yang seharusnya bila kita baca ayat ini, Masya Allah. Mulai hari ini, saya berazam nak jaga lidah saya ni. Jaga lidah kita. Cakap benda-benda yang betul. Cakap benda-benda yang baik. Mudah-mudahan usaha kita menjaga lidah itu, Allah bantu kita untuk perbaiki amal ibadah kita. Kan? Mungkin selama ini amal ibadah kita sikit-sikit saja. Tapi kerana kita usaha untuk jaga lidah kita, supaya kita cakap benda-benda yang baik, mudah-mudahan amal kita semakin kuat, kita indahkan ia dengan solat sunat, kan, lebih banyak lagi baca Al-Quran, ni amal ibadah kita, lagi banyak lagi sedekah kita, lagi murah lagi rezeki kita kerana ucapan-ucapan kita yang baik. Ucapan kita yang baik, dia akan menyebabkan orang rasa senang dengan kita, tahu muslimah. Orang rasa suka duduk dengan kita. Kan?
Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, bila ada orang tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama, Muslim yang paling afdal? Nabi ingatkan kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, Muslim yang paling afdal ialah Muslim yang mana orang lain ataupun Muslim yang ada di sekitarnya selamat daripada kejahatan lidah dia dan tangan dia. Dia jadi Muslim yang baik. Sebab tu penting, bila lidah kita baik, insya-Allah kita akan jadi Muslimah yang baik. Tapi jangan baik fake lah ya, jangan lidah fake lah. Depan manis, ya Allah, itu pun masalah juga. Depan kita bukan main lagi, cakap je manis. Orang kata pijak semut pun tak mati. Kan? Cakap bukan main cantik je. Sakinah, Sakinah gini ya. Baik. Tapi belakang bencinya aku dengan dia. Macam gitu. Macam gitu kan? Depan mulut je bukan main baik tau cakap orang gitu kan. Tapi belakang kita, berbakul-bakul je mengutuk kita. Itu pun tak bagus juga ya. Itu pun tak boleh. Maknanya kalau begitu kita tak lihat dia sebagai seseorang yang memiliki lisan yang baik. Dia tak dapat sebagaimana ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab ini, iaitu Allah berikan kepada dia dengan satu keadaan yang mana Allah bantu dia untuk memperbaiki amalan-amalan dia dan Allah berikan keampunan pada diri dia. Kalau begitulah, yes, ini kita kata members syaitan tu tadi. Yang mana satu? Satu kedua? Nombor satu. Kan yang cakap walau depan baik, belakang lain. Depan lain, belakang lain. Ini member syaitan nombor satu juga. Maknanya syaitan yang berbicara kita panggil ya. Syaitan yang berbicara. Baik, seterusnya kita lihat di sini ya. Syaitan melihat lidah manusia ini sebagai ruang kebinasaan. Mudah untuk dia merosakkan. Kalau kita lihat pada perenggan kita yang berikutnya di sini, ya, syaitan ini iaitu iblis, dia beritahu kepada tentera-tentera dia, ketahuilah wahai anak-anakku. Anak-anakku ni maksudnya tentera-tentera dia di kalangan iblis dan syaitan ni lah ya. Wahai anak-anakku, ruang lidah manusia ini adalah tempat kebinasaan mereka. Tempat kebinasaan anak Adam yang membuat mereka terseret ke neraka di atas wajah-wajah mereka. Berapa ramai dari mereka yang terbunuh, tertawan dan terluka olehku melalui lidah itu. Berapa ramai orang yang dibunuh kerana lidah. Sebab itu ada pepatah Melayu kata apa kan? Kerana mulut badan binasa. Sebab mulut engkau, orang geram dengan kau, orang buat tak baik kepada engkau. Kerana mulut. Mungkin sampai orang boleh bunuh dia kerana geram sangat pada mulut dia. Sebab tu tadi syaitan kata tu kepada kuncu-kuncu dia, berapa ramai orang yang terbunuh, dia kena bunuh. Apa ramai orang yang ditawan kena tangkap, apa ramai orang yang terluka hanya kerana lidah manusia. Okay? Hanya kerana lidah. Yang mana syaitan kata, lidah itu kalau di dunia ia boleh membunuh. Lidah itu kerana kalau di dunia dia boleh melukakan. Orang kata lidah ini lebih tajam, kata-kata tu lebih tajam daripada pisau. Kalau lidah itu ketika di dunia dia boleh membunuh, dia boleh melukakan, ia boleh mencederakan, di akhirat lidah itu akan menyebabkan wajah seseorang tersungkur lalu dimasukkan dalam api neraka. Sebab tu senang kerja syaitan ini kalau dapat menguasai lidah manusia. Muaz ibn Jabal, ya, bila Nabi SAW, saya datangkan hadis ini untuk menguatkan statement syaitan tadilah. Okay, statement syaitan pun kena dikuatkan ya. Okay, kita kuatkan sebab nanti kata, daripada mana ni? Kenapa syaitan tu cakap macam tu kan? Sebab di sini hadis Nabi ini, Nabi SAW, Nabi kata kepada Muaz, kuffa alaika hadha. Okay, Nabi kata kepada Muaz, tahan ini. Lidah ni, tahan. Muaz tanya kepada Nabi, faqultu, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bih.
wahai Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diazab disebabkan oleh perkataan yang kita ucapkan? Jadi Muaz ni bila Nabi kata kepada dia, jaga ni. Nabi tunjuk, jaga lidah ni. Muaz dia heran. Dia heran. Dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, kita ni sebab lidah ke kita boleh masuk api neraka? Kan? Sebab lidah ke kita ni boleh jadi, sebab lidah ke kita ni akan diazab oleh Allah kerana perkataan kita? Bila Nabi SAW mendengar persoalan Muaz ibn Jabal ini, Nabi kata kepada dia, ya Muaz, wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Muaz, bukankah seseorang itu disungkurkan wajahnya, di atas wajahnya itu atau hidung mereka. Hidung ni masih lagi pada part wajah kita hanya kerana hasil ucapan lisan mereka. Maknanya Allah hirit wajah kita ini kerana kita ucapkan ucapan yang tidak baik, kan? Ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan yang batil, fitnah. Kita buat orang bergaduh kerana lidah kita ini, ataupun kita buat orang rasa terluka dengan ucapan kita. Kadang-kadang kita pun kan kita kata, aku cakap benda yang betul lah, biar bagus, biar dia tahu, biar padan muka dia. Tapi orang tu terluka dengan kata-kata kita. Ya, kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya banyak apa-apanya yang banyak apa-apa itu sehingga dibawa kita masuk dalam api neraka dalam keadaan yang sedemikian. Jadi ini peringatan daripada Nabi SAW. Manusia di hari kiamat kelak ada di kalangan mereka yang mana Allah akan sungkurkan wajah mereka, Allah akan hirit wajah mereka, yang mana hidung dengan hidung mereka sekali masuk dalam api neraka kerana perbuatan lidah mereka, ucapan mereka. Jadi ini adalah peringatan yang begitu besar, peringatan yang seharusnya kita ingati. Bila nak cakap apa-apa, fikir dahulu. Jangan ikut sedap mulut kita. Jangan ikut sedap mulut kita. Sebab kemungkinan kerana ucapan kita yang kita ikut sedap mulut itu tadi kan, akibatnya adalah sedemikian. Ini bukan akibat yang kecil-kecil tapi ini akibat yang kita panggil menghinakan kita di hari kiamat. Bayangkan muka kita ni, wajah ni Muslimah, ia adalah bentuk penghormatan yang Allah berikan kepada manusia. Kerana pertama kali bila kita jumpa seseorang, orang akan lihat muka kita ni. Sebab tu kita orang perempuan, kalau ada jerawat dekat muka, kita risau kan. Sekarang pakai mask Azhar, orang tak nampak. Ya ke? Sekarang dah boleh buka mask kita kan? Mulai hari ni tu tak? Kita akan risau. Kenapa? Kita lihat ini orang Allah, nanti orang tengok kita. Wajah ini adalah satu bentuk penghormatan. Yang mana kita sebut kan, orang tu jatuh air muka dia, merah muka dia. Kan? Tak tahu muka nak letak mana. Kita sebut muka kan? Betul tak? Kerana ia bentuk penghormatan. Bila Allah berikan dengan azab yang mana Allah sirit wajah kita, itu menunjukkan bentuk penghinaan kepada orang yang tak reti nak jaga lidah dia. Kan saya guna dia. Yang tak reti nak jaga lidah dia, Allah berikan sehina-hina keadaan pada diri dia. Allah hirit wajah dia, Allah terukkan wajah dia di hari kiamat. Lalu Allah campakkan dia dalam api neraka. Hanya kerana lidah. Yang dia tak boleh kawal, yang dia nak ucapkan ucapan yang dia rasa dia suka. Okey? Sebab itu di sini kita lihat Nabi SAW, saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini. Sebab perbincangannya banyak lagi panjang lagi. Tapi saya tak nak pergi panjang-panjang lah. Yang penting sekarang ini, kita lihat bagaimana Nabi SAW, baginda mohon perlindungan kepada Allah. Kerana lidah kita ini, dia kalau cakap, dia tak ingat tau. Lagi-lagi kita orang perempuan kan, kita selalunya, maaf
saya buat perbezaan begini, kita orang perempuan biasanya beza dengan orang lelaki. Walaupun tidak pada semua, tapi kebiasaannya, saya guna perkataan kebiasaannya, jangan salah faham maksud saya. Kita orang perempuan ni, kita dah cakap baru kita fikir. Biasa macam tu. Dah cakap baru menyesal tau. Asal aku cakap gitu bila dah cakap, alah asal cakap gitu dah cakap baru fikir. Masa kita hembus tu, masa kita ucap perkataan kita ni, kan, kita tak erti nak fikir tu. Tapi bila kita dah hembus, bila kita dah keluarkan perkataan itu, baru kita kata, ya Allah, kenapa aku cakap macam gitu? Aku tak sepatutnya cakap macam gitu. Dah kita menyesal. Sebab itu di sini Nabi ajarkan kepada kita dengan doa. Supaya Allah berikan perlindungan kepada kita daripada kejahatan lidah kita ni. Nabi doa. Ini dia kisahnya ada seorang lelaki. Dia jumpa Nabi SAW. Dia jumpa Nabi SAW yang mana dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alimni ta'awudzan ata'awwazu bih." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya dengan ucapan, dengan ucapan yang mana saya boleh buat ia sebagai perlindungan untuk saya berlindung. Dia minta kepada Nabi, ajarkan kepada dia dengan doa, yang mana dengan doa itu boleh menjadi amalan dia minta perlindungan kepada Allah. Nabi SAW di dalam hadis ini, perawi ini ceritakan, fa'akhaza bikatifi. Sahabat ini kata apa? Nabi pun mula memegang bahuku. Bila sahabat ini minta tadi kan, Nabi ajarkan kepada dia dengan doa yang boleh melindungi dia, yang boleh dia amalkan sebagai satu bentuk perlindungan. Nabi sentuh bahu dia. Nabi pegang bahu dia ini. Nabi pun kata kepada dia, "Qul, engkau doalah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani." Nabi kata kepada dia, berdoalah dengan doa ini. Kau ucapkan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan telinga aku. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku, basari. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lidahku." Bertepatan dengan konteks perbincangan kita doa ini. Minta Allah lindung kita ini dari ucap perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita minta Allah lindung kita ini daripada sebut ucapan-ucapan yang boleh melukakan hati orang lain. Ucapan-ucapan yang boleh merendahkan maruah orang lain dan juga merendahkan maruah diri sendiri. Sebab kalau lidah kita jahat, jatuhlah maruah diri kita ni muslimah. Orang tak nampak kita sebagai muslimah yang baik. Orang akan nampak, mulut dia jahat, jangan kawan dengan dia. Orang akan lihat mana-mana kita pergi, orang kenal kita sebagai orang yang mulut jahat. Orang takut nak kawan dengan kita. Orang tak nak duduk dengan kita. Sebab itu penting jaga lidah. Minta kepada Allah agar kita terlindung ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berikan perlindungan kepada kita ini. Supaya kalau lidah kita ini ada benda-benda yang jahat, Allah lindung kita daripada kejahatan lidah kita ini. Wa min syarri qalbi, dan juga daripada kejahatan hati kita. Wa min syarri mani, dan juga kejahatan air maniku, iaitu kemaluan kita. Maksudnya jangan buat perkara-perkara yang zina. Kita minta lindung. Allah jauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan yang berkaitan, yang tak baik itulah tentang kemaluan kita. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan status hadis yang sahih. Nabi ajarkan kepada kita dengan doa ini. Yang mana sahabat itu tadi minta kepada Nabi. Sahabat ini datang jumpa dengan Nabi, dia minta kepada Nabi, "Wahai Rasulullah,
kau ajarkan kepada aku, alimni ta'awuzan ata'awazu bihi, dengan satu doa yang mana berbentuk perlindungan yang aku boleh jadikan ia doa, minta perlindungan kepada Allah. Nabi pun kata, baca doa ini. Bila kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan ini, telinga kita akan jadi telinga yang dengar perkataan-perkataan yang baik. Ya, pandangan kita, mata kita akan melihat perkara-perkara yang baik. Lidah kita ini terutamanya akan ucap ucapan yang baik. Hati kita akan rasa perkara-perkara yang baik. Juga kemaluan kita akan jaga supaya ia tidak pergi kepada perkara-perkara yang jahat. Ini kepentingannya kita minta perlindungan Allah. Kerana kita tahu syaitan ini dia akan serang kita daripada pelbagai arah. Walaupun Allah berikan kepada kita dengan bantuan telinga, mata yang kita dah pernah bincangkan, itulah yang syaitan nak musnahkan dan kita tak mampu untuk buat semua perkara ini ataupun kita tak mampu untuk jaga semua anggota badan kita itu tadi yang Allah berikan sebagai tentera untuk bantu kita fight balik syaitan ini kalau kita tak minta perlindungan kepada Allah. Bila kita minta perlindungan kepada Allah di sini muslimah, bermakna kita minta Allah kuatkan pos-pos kita itu tadi. Iaitu mata kita, telinga kita, lidah kita, hati kita dan juga kemaluan kita. Agar ia tidak diganggu oleh syaitan. Kalau syaitan ganggu pun, mudah-mudahan kerana kita ada perlindungan daripada Allah, kita akan cepat-cepat terus tinggalkan perbuatan jahat itu, bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah dan terus berusaha menjadi muslimah yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Terima kasih di atas perhatiannya pada perbincangan kita ya pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua yang hadir dan mendengar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan semangat juang yang tinggi melalui perbincangan kita ini untuk menjadi seorang muslimah yang sentiasa menjaga lidahnya agar memberikan ucapan, mengucapkan kata-kata yang sentiasa boleh mendatangkan pahala bagi diri kita. Okey muslimah, terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kekuatan ya untuk bertemu tak lama lagi dengan bulan Ramadan, dan kita akan belajar pada bulan Ramadan ya minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dengan kekuatan dalam bulan Ramadan untuk terus-terusan menuntut ilmu Allah. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.